Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah anda bersama saya Cikgu Nur Syam bin Abidin di dalam channel Tutorial Pantas. InsyaAllah dalam video Tutorial Pantas kali ini saya akan berkongsi satu video untuk anak-anak sekalian untuk kita ulang kaji kepada semua pelajar-pelajar untuk tajuk algebraic expression, okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai ungkapan algebra. Okey, untuk makluman anda semua wahai pelajar, untuk makluman anda semua, tajuk algebraic expression ni memang sangat penting dan perlu dikuasai oleh anda kerana tajuk ini merupakan satu, boleh dikatakan sebagai tulang belakang kepada subjek matematik. Okey, sekiranya anda tidak menguasai tajuk ini dengan lebih baik, anda akan mempunyai masalah untuk menguasai tajuk-tajuk di dalam topik-topik ataupun di dalam subjek matematik dan juga matematik tambahan ketika anda berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Anda akan menghadapi kesukaran sedemikian rupa. Jadi untuk itu, saya cikgu telah mengambil sedikit inisiatif untuk menghasilkan satu video ringkas, iaitu untuk cikgu terangkan cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang mana rasanya boleh anda ikuti untuk menguasai kemahiran-kemahiran di dalam tajuk algebraic expression. Baik, untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda, kepada anak-anak murid cikgu, iaitu bagaimana kita nak simplify. Okay, simplify soalan-soalan yang berbentuk sebegini. Okay, dalam kata lain kita nak simplify algebraic expression. Okay, diberikanlah bentuk macam ni, adalah bentuk yang begini dan ada lagi bentuk yang agak sukar iaitu bentuk pecahan ataupun fraction. Jadi kita akan tengok satu demi satu. Okay, pastikan anda menonton video cikgu ni sehingga tamat supaya anda dapat mengikutinya, dan selain daripada mengikuti video tutorial ini, anda juga dikehendaki untuk sentiasa membuat latihan, rajin membuat latihan kerana matematik ni dia perlukan latihan. Untuk menguasai matematik, latihan amat diperlukan. Kalau setakat kefahaman saja pun tidak memadai, kecuali kalau anda adalah gifted. Kalau anda ni memang gifted, setakat faham pun dah okey. Tapi kebanyakan orang gifted ni tak banyak, tak ramai. Okay, so kebanyakan kamu adalah pelajar biasa, so perlukan pemahaman dan juga perlukan latihan. Baik, tanpa membuang masa, kita pergi ke soalan kita yang pertama, iaitu 7A tambah 10B tambah 3A tolak 2B tambah 7. Okey, sebelum kita nak selesaikan soalan ini, okey, cikgu nak maklumkan bahawa ada 3 langkah yang perlu anda ikuti. Okey, ada 3 langkah yang perlu anda ikuti. Langkah yang pertama adalah, okey, kita akan hilangkan kurungan. Sekiranya ada kurungan, kita akan hilangkan kurungan. So, kurungan ni adalah langkah yang pertama lah untuk kita hilangkan kurungan. Namun begitu, ada pantang larangnya. Nanti kita akan tunjuk apa pantang larangnya untuk nak hilangkan kurungan ni. So, kena ingat. Okay, satu kesilapan pelajar yang selalu pelajar buat ialah melanggar pantang larang. Jadi kita akan tengok apakah pantang larang tu. Okay, yang kedua, setelah kita dah buka kurungan, okay, setelah kita ikut pantang larang yang telah yang akan saya kongsikan nanti. Okay, yang kedua, kita kena kenal pasti yang dinamakan sebagai like term. Okay, like term. L-I-K-E-T-E-R-M. Okay, like term. Kita kena kenal pasti yang mana yang dikatakan like term. Dan apa itu sebenarnya like term dan macam mana nak kenal, nanti kita akan tengok. Okay, dan seterusnya selepas yang ketiga, selepas kita dah kenal like term, kita dah kenal pasti like term, apa yang perlu kita buat ialah kita akan susun balik equation kita tu, ataupun susun balik algebraic expression kita tu mengikut like termnya, dan seterusnya untuk memudahkan untuk kita membuat penyelesaian. So, ada 3 langkah ni yang perlu anak-anak kuasai. Okey, jom kita tengok macam mana untuk nak selesaikan soalan berdasarkan 3 langkah ni. Baik, untuk soalan ni kita tengok langkah pertama seperti yang cikgu beritahu, kita akan hilangkan ataupun kita akan buka ataupun kita akan buang banyaklah istilah yang orang selalu pakai, ataupun kita nak buka teruslah bracket ataupun kurungan. Okey, so kalau kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3 dan 4 kurungan yang perlu kita buka. Okey, so untuk nak buka kurungan, dia ada pantang larang dia.
Okey, dia ada pantang larang. Okey, cikgu tulis sikit pantang larang. Okey, pantang larang. Sekejap. Ada. Okey, pantang larang. Pantang larang. Okey. Okey. Pantang larang. Kita kasih besar sikit supaya anda boleh lihat. Okey, pantang larang. Apa pantang larang dia? Okey. Pantang larang dia mudah, iaitu berhati-hati dengan operasi di luar braket. Okey, berhati-hati dengan, okey saya tulis berhati-hati, berhati-hati di jalan raya tak. Berhati-hati dengan operasi di luar kurungan. Okey, kena berhati-hati dengan operasi di luar kurungan. Terutamanya ni operasi ni. Apa? Ni. Boleh nampak? Okey, tolak. Okey, saya letak warna merah. Ataupun cikgu conteng sikitlah bagi nampak. Okey. Berhati-hati dengan operasi ni. Okey. Mana dia? Okey, sekejap. Ni, tolak. Okey, ada tanda tolak ni. Okey, berhati-hati. Kalau di luar kurungan tu ada tanda tolak, kita kena berhati-hati. Okey, macam mana nak berhati-hati? Nanti kita akan tunjuk. Okey, baik. So, kita balik kepada soalan ni. Kalau kita tengok, kita kena buka kurungan. Dan seperti yang cikgu cakap, pantang larang berhati-hati dengan operasi di luar kurungan. Terutamanya tolak. Okey, kalau kita tengok ini kurungan yang pertama. Kurungan yang pertama ni dekat luar sebelah sini. Kita tengok yang sebelah sini. Dia tidak ada operasi. Tidak ada apa-apa operasi. Okey, so selamatlah. Selamat. Tapi untuk kurungan yang kedua, okay, kita tengok operasi di luar. Okey, operasi ni. Okey, ni operasi dia. Okey, saya ambil tanda. Okey, ni operasi di luar kurungan yang kedua. So, kita tengok dekat sini dia ada tambah. Dekat sini dia pesan, berhati-hati operasi di luar kurungan terutamanya tolak. Okey, tapi di sini tambah. So, kalau tambah, okey, settle. Tak ada pantang larang. Okey, boleh buka macam biasa. Okey, kalau ada tolak ni, nanti kita akan tengok macam mana nak menangani kalau ada tanda tolak. Okey, so kalau dekat sini kalau kita tengok ada tanda tambah. Okey, so tak adalah pantang larang. Okey, tidak ada pantang larang. Jadi apa perlu kita buat ialah kita akan buka kurungan dan kita akan tulis balik equation kita dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, tulis balik 7A tambah 10B tambah terus tulis 3A tolak 2B tambah 7. So, terus kita tulis. Kita dah buka kurungan. Kita tulis balik term-term tu dalam kedudukan, dalam term asal dia. Okey. So, apa yang perlu buat? Step yang kedua pula lepas tu, kenal pasti like term. Kita kena pastikan like term. Macam mana nak kena pasti like term? Okey, senang saja. Okey. Untuk nak kena pasti like term, kita tengok kepada variable dia. Kalau variable dia sama, kita namakan dia sebagai like term. Kalau tak sama, dia adalah unlike. So, sebagai contoh 7A. Okey, saya tanda dulu 7A ni. So, 7A ni, like term dia adalah 10B. Bukan. Okey, sebab apa? Sini A, sini B. So, dia bukan like term. Yang ni kita namakan unlike term. So, like term bagi 7A adalah 3A. Sebab dia sama. Sama dari segi apa? Dari segi variable dia. Variable dia adalah A. Sini pun A. So, sama. Okey, so yang ni dinamakan sebagai like term. Okey, satu lagi 10B. Okey, 10B ni cikgu nak guna warna biru. Okey, 10B. 10B ni like term ni mana? Negatif 2B. Bukan 2B Negatif 2B. Kita ambil sekali dengan operasi dekat depan ni. Negatif 2B. Okey, selepas kita dah kena pasti dah like term ni. So, apa perlu kita buat? Kita susun balik ikut like term. Okey, ini step yang ketiga. Kita susun balik untuk ikut like term untuk kita nak buat solution. Solution. Okey, kita susun balik. Tengok macam mana cikgu susun. Okey, 7A dengan 3A tambah 3A. 10B tambah 10B dengan negatif 2B. Negatif 2B. Okey, 7 ni kita letak belakang. Tambah 7. Okey,
So kita dah selesai step 3. Sebab apa yang penting di sini lah kita susun. Untuk apa kita nak buat step 3 ni seterusnya, kita akan selesaikan yang like term. Okey, kita akan tambah like term. So kalau kita tengok sini 7A tambah 3A. Okey, so kita selesaikan 7A tambah 3A, kita akan selesaikan yang ni dulu. Kita letakkan warna bagi yang nampak Okey, kita selesaikan yang ni dulu. 7A tambah 3A. Okey. 7A tambah 3A, dia akan dapat 7 tambah 3 adalah 10. Dan A adalah A. Jangan salah faham, ada yang jawab A kuasa 2 lah. Bukan. Dia masih lagi A. Dia bukannya A kuasa 2. Itu kalau darab. Okey. Ini tambah. So, 7A tambah 3 sama dengan 10. A tetap A. Dia ibarat macam ni lah. 7 ekor lembu tambah dengan 3 ekor lembu akan dapat apa? 10 ekor lembu lah. Mana boleh 7 ekor lembu tambah 3 ekor lembu dapat 10 ekor lembu kuasa 2. Tak boleh. Kan? Ingat yang tu je. Ingat yang tu, kamu takkan silap. Okay, so 7 ekor lembu tambah 3 ekor lembu akan dapat 10 ekor lembu. So begitu. Okay, lepas tu kita tambah. Okay, yang ni. Yang ni pula. Selesaikan yang ni. 10B tolak 2B. 10B tolak 2B adalah 8B. Okay, 8B. Okay, so 8 tu positif lah. So tambahlah 8B. Okay, so 8B. Dan juga tambah 7. Okey, yang belakang ni. Yang last ni kita letak sini. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi. 10B tolak 2B akan dapat 8B lah. Mana boleh dapat B kuasa 2? Tak boleh. Macam tadi lah. 10 ekor kambing tolak dengan 2 ekor kambing akan dapat 8 ekor kambing. So tak boleh. Jadi jangan letak kuasa 2. Berhati-hati Ramai yang silap. Dia confuse dengan darab. Okey, so yang tambah 7 ni kita letakkan dia di hujung. Okey. Baik. So inilah jawapan kita. Inilah jawapan kita. 10A tambah 8B tambah dengan 7. Okey, kita write sikit. Ini jawapan kita. Okey, dan satu lagi cikgu nak pesan, jangan pula pergi tambah pula 10A tambah B ni. 10A tambah 8B ni. Katalah ada seorang hamba Allah tu dia selesaikan, dia buat macam ni. Contoh dia buat macam ni. Kan dia pandai sikit kan. Okey. Kejap. Dia kata, 10A, 10 tambah 8, 18. A campur B jadi AB. Tambah 7. Okey, tak boleh. Salah. Salah. Saya tak salah. Salah. Okey, berdosa. Berdosa pula. Okey. Tak boleh buat macam ni. Sebab apa? Kalau kita tengok secara macam tadi cikgu bagi contoh tadi kan. Macam mana 10 ekor lembu campur dengan 8 ekor kambing? Macam nak campur? 10 ekor lembu campur 8 ekor kambing. So kan dapat apa? 18 lembing. Betul? Kan? Betul ke? Tak betul. So tak boleh. Bukan 18 AB tak boleh. Dia tak boleh sebab dia unlike term. Ni unlike term, dia tak boleh nak tambah. Ataupun tolak pun tak boleh. So tak boleh. Ini salah. So jawapan kita yang betul adalah yang ni. Okey, cikgu letak tanda sikit. Ini jawapan kita yang betul. Begitu. Okey, ini untuk contoh yang pertama. Contoh pertama ni panjang sikit lah cikgu punya penerangan. Supaya untuk contoh yang seterusnya, kamu dah faham sikit, makin akan laju sikit. Okey, jadi sebelum kita pergi ke contoh kedua, ingat ada 3. Yang pertama, 3 step. Yang pertama, buka kurungan tapi hati-hati dengan pantang larang. Yang kedua, kena pasti like term. Okey, lepas dah kena pasti like term. Yang ketiga, kita susun ikut like term dan kita selesaikan. Okey, itu saja untuk contoh ni. Kita pergi ke contoh yang kedua. Baik, sekarang kita di contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, kita terus selesaikan. Kita dah tak ada masa. Okay, sebab ada banyak lagi nak diselesaikan. Okey. So, baik. Kita terus ke contoh yang kedua. Okey, kita tengok dulu. Step pertama kita adalah buka kurungan. Dan hati-hati dengan pantang larang. Okey, mana kurungan kita? Kita tengok dulu. Ini kurungan kita. Ini kurungan kita. Ada 2 kurungan. Kurungan yang pertama, kurungan yang kedua. Okey, so nak buka kurungan, kita buka kurungan kita. Tapi seperti yang cikgu sebut, hati-hati dengan pantang larang. Okey, kita buka dulu kurungan yang pertama kita. Okey. Kalau kita tengok kurungan pertama kita, di luar kurungan pertama kita, di sebelah sini tidak ada operasi. Okey, so kita boleh buka macam biasa. XY tolak 8Y tambah 11. Okey, cuma masalah dia bila dekat sini. Cuba tengok ni.
Dekat kurungan kedua ni, di luar kurungan kedua ni ada operasi tolak. Okey. So bila nak buka ada pantang larang dia. Pantang larang dia kena hati-hati. So apa yang perlu kita buat ialah kita terpaksa darabkan tolak ni dengan setiap term dalam ni kalau kita nak buka. Contohnya negatif, ni tolak kan. Sebenarnya tolak ni adalah tolak. Dia sebenarnya kalau kita tulis dalam matematik, dia sebenarnya ada nombor 1 kat depan ni. Tapi tak nampak lah. Okey, tak nampak. Okey. So di sini sebenarnya wujud negatif 1. Okey, sini sebenarnya wujud negatif 1. So bila kita nak buka ni, kita kena darab negatif 1 ni dengan semua term dekat sini. Itu yang cikgu nak maklumkan pantang larang tu. So kalau dekat sini negatif 1, okey, so kita darab dengan 7xy. Negatif darab dengan positif, dia akan hasilkan, dia pandai, negatif. Okey. Dia bukan jadi positif, jadi negatif. Okey, negatif darab positif akan jadi negatif. So kita tolak sini, tolak 7xy. Okey. Dah settle dah. Lepas tu apa lagi? Negatif 1 ni ataupun negatif didarabkan dengan 5y. Negatif darab positif akan jadi negatif. So akan hasilkan 5y. Nampak? Ada perubahan tak? Okey, sudah berubah. Daripada tambah kepada tolak. Kena hati-hati. Sebab itu dia katakan pantang larang. Okey, nak buka kurungan ni ada pantang larang je. Okey, negatif kita darabkan negatif 2 pula. Ataupun negatif 1 darabkan negatif 2. Negatif 1 darab negatif 2 apa dia? Sebenarnya adalah positif. Negatif darab negatif adalah positif. So dia akan jadi 2 kat sini. Nampak? Okey. Jadi saya buanglah 1. Okey, nampak? Okey, kena berhati-hati dengan pantang larang ni. Okey. Sebab bila negatif ni dia akan ubah semua simbol yang ada di dalam kurungan ni. So kita akan dapat bentuk macam ni. So macam cikgu cakap, bila buka kurungan, berhati-hati dengan pantang larang. Okey, so sekarang ni apa kita buat? Langkah kedua, iaitu kenal pasti like term. Okey, kita tanyalah xy. So xy, like term dia, negatif 7xy. Lagi, saya pakai warna lain pula. Bagi kamu nampak. Okey, 8y. 8y dengan negatif 5y. Ada lagi tak? Ada. Okey, ini kita pakai hijau sikit. 11 dengan 2. Okey, dah ada dah. So bila kita dah kenal pasti, barulah kita boleh ke langkah ketiga, iaitu kita susun like term. Okey, kita masukkanlah xy. Okey, xy ni dengan siapa? Negatif 7xy. Negatif 7xy. Lepas tu negatif 8y. Negatif 8y. Ambil sekali dengan tanda dia. Tanda di depan tu. Negatif 8y. Okey, dengan siapa? Negatif 5y. Okey, susun balik. Lepas tu 11. Positif 11. Dengan positif 2 ataupun tambah 2. Okey. So kita dah susun. Kita susun. So sekarang ni bila kita dah susun, kita pergi ke langkah ketiga. Apa dia? Iaitu kita selesaikan. Okey, kita selesaikan ikut like term. Okey, kita selesaikan yang ni dulu. Okey. Lepas tu, lepas kita selesaikan yang tu, kita tukar warna. Kita selesaikan yang ni. Lepas kita selesaikan yang ni, kita selesaikan yang ini. Okey, boleh? So mari kita selesaikan. Okey. XY tolak 7XY. Sebenarnya XY ni adalah 1. 1. Cuma 1 ni tak ditulis. Tak salah. Tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. Okey. Specialnya 1 ni. So 1XY tolak XY. Saya letak 1 supaya kamu nampak. So bila kita nak tolak 1 tolak 7. 1 tolak 7 sama dengan negatif 6. Okey, negatif 6. 1 tolak 7. Okey, so XY dia masih lagi XY. Macam kes tadi lah, lembu tolak dengan lembu masih lagi dapat lah lembu kan. Masih lagi. Okey, lepas tu kita tengok yang ni pula. Negatif 8 tolak 5. Negatif 8 tolak 5 berapa? Negatif 13. Okey, tulis sini negatif 13. So Y. Okey.
Baik, lepas tu yang ni pula 11 campur 2. 11 campur 2 adalah 13. 13. So selesai. Sudah kita punya kiraan. So inilah jawapan kita. Allah. Okey, inilah jawapan kita. Kita kasih right sikit. Dah betul kan? Inilah jawapan kita. Right. Okey. So ini. Jangan pula pergi pandai-pandai nak selesaikan yang ni. Sebab dia light term. Ingat je, senang je. Lembu dengan kambing. Mana boleh kan? Okey. Dia lembu dengan lembu, kambing dengan kambing. Kalau tambah tolak ni, konsep dia ingat lembu kambing je. Jangan ingat lebih-lebih lagi. Okey, lembu dengan lembu je. Kambing dengan kambing. Lembu dengan kambing tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, boleh? Ini contoh yang kedua. Kita pergi ke contoh yang ketiga. Okey, sekarang kita berada di contoh yang ketiga. Agak panjang sikit, tapi tidak mengapa. Yang penting kita ikut 3 langkah tu. Ikut 3 langkah tu tidak akan sesat jalan. Okey, ikut 3 langkah. Okey, langkah yang pertama yang kita pesan tadi apa? Buka kurungan tapi dengan pantang larang. Okey, buka kurungan. So, kita ada berapa kurungan? Okey, kita ada 1 kurungan, 2 kurungan, 3 kurungan. So, ada 3. Panjang sikit lah. 3 kurungan. Jadi, kita kena buka dulu kurungan ni. Okey, kalau kita tengok yang pantang larang tu ada kat mana? Sini ada pantang larang tak? Tak ada. Sini tambah. Okey. Yang ada pantang larang kat mana? Sini kan? Tanda saya warnakan ni supaya kita nampak nanti. Ini pantang larang dia. Kena hati-hati. Okey, so nak buka kita macam biasa. Kita buka. Yang tak ada pantang larang tu boleh buka macam biasa. 3P campur Q 9P tambah 9P tolak 5Q tambah 4. Okey, sekarang ni kena hati-hati. Sebab ada pantang larang. So, macam kita tahu, pantang negatif ni dia akan tukar semua tanda yang dalam kurungan ni. Kan, dia akan tukar. So, kita akan tengoklah. So, negatif dengan P. P ni positif. Walaupun tak nampak tanda positif, tak apa. Dia adalah, P ni adalah positif. So, negatif dengan positif akan jadi negatif P. Dan seterusnya, negatif dengan negatif 4Q. Dia akan jadi positif. Pandai. Dah pandai dah kan? Okey. Seterusnya, negatif dengan negatif 1. Dia akan jadi positif 1. Ingat. Okey, ingat. Berhati-hati dengan pantang larang. Sebab negatif dia boleh tukar semua operasi yang berada di dalam bracket. Okey. So, selepas dah siap, kita pergi ke step yang kedua. Iaitu kenal pasti lighter. Pandai. Okey, kita pergi ke sini. Ni 3P ni dia dengan 9P. Ada lagi tak P? Ada lagi ni. Dengan ni. Okey. Seterusnya, lighter lagi satu lagi. Q dengan negatif 5Q. Ada lagi tak Q? Ada lagi ni Q. Okey. Dan seterusnya, kita pergi lagi. 4 dengan 1. Okey. Beres. Okey, senang kan? Senang saja ni kan? Matematik memang senang. Okey, yang tak senang tu bila kita malas nak buat latihan. Okey. Baik. Hujan sekarang. Okey, mungkin anda dengar waktu hujan sekarang. Sekarang dah hujan lebat. Mungkin cikgu boleh kuatkan sikit suara. Okey, seterusnya 3P. Okey, kita akan selesaikan dengan light term. So, kita ada 3P, 9P dengan negatif 1. So, kita akan selesaikan. 3 campur 9 jadi 12. Okey, 12 tolak 1. Ni 1 sebenarnya kat sini. 12 tolak 1 jadi 11. 11 apa? 11P. Okey, jangan lupa P tu Jangan tulis 11. Tapi tak letak P, salah. Okey, seterusnya Q. Q 1 lah nilai dia. Q tolak 5Q tambah 4Q. Okey, kita ambil 1 tolak 5 berapa? 1 tolak 5 negatif 4. Negatif 4 tambah 4 kosong. So, kosong apa? Kosong Q lah. Kalau kosong Q macam nak tulis? Nak tulis macam ni. Kosong Q. Nak tulis macam tu kan? Tak payah. Sebab kosong Q kita faham. Sebab bila kosong dengan Q, dia ibarat kosong darab Q. Kosong darab Q, kita tahu kosong darab dengan apa-apa pun nombor, okey, ataupun dengan variable ke,
dia akan dapat kosong. So, kosong tambah Q adalah kosong. Perlu tulis tak kosong? Tak perlu. Biarkan saja. Tak perlu tulis. Okey, biarkan. So, kosong lah. Settle lah. Okey, seterusnya kita pergi mana lagi? 4. 4 tambah 1 adalah 5. So, tambah 5. So, itu dia jawapan dia untuk soalan ni. Okey, mudah kan? Mudah. Mudah sangatlah matematik ni. Okey, tak susah pun matematik. Siapa kata matematik susah? Tak susah, senang je. Yang susahnya kita. Susah nak buat latihan. Okey? So, kita tunggu ke contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita berada di contoh yang seterusnya. Okey. Untuk contoh yang seterusnya kita akan dapat lihat ada dua bracket di sini. Jadi seperti biasa, langkah pertama kita akan buka bracket tersebut. Okey, kita akan buka bracket tersebut. Okey. So, kita akan masukkan equation here. Dan kena ingat berhati-hati dengan pantang larang. Okey, equation yang pertama, bracket pertama kita boleh buka sebab tidak ada pantang larang dekat situ. Okey, kita boleh buka tolak 8n tambah 7mn. Okey, untuk equation yang bracket yang kedua ni kita terpaksa berhati-hati sebab ada pantang larang dekat sini. So, sebab dia akan menyebabkan berlakunya perubahan operasi. Jadi, apa yang perlu kita buat kat sini ialah kita akan jadi tambah 3m, sekejap tambah 3m. Okey, sebab negatif dengan negatif akan dapat positif. Okey, dan seterusnya negatif dengan positif akan dapat negatif mn. Okey, selepas tu kita akan pergi ke langkah kedua. Langkah kedua ialah kenal pasti like term. So kita ada yang ni negatif 4m dengan 3m. Okey, seterusnya negatif 7mn dengan negatif mn. Okey, lepas pada tu dah tak ada dah. Okey, so kita teruskan susun. Okey, kawan ni duduk seorang-seorang lah. Yang ni saya tanda jugalah walaupun tak ada, dia duduk seorang-seorang. Okey, lepas tu kita susun dia ikut like term. Langkah yang ketiga kita susun dan kita terus selesaikan. So yang ni kita dapat negatif 4m, kita susun dengan tambah 3m tolak 8n, lepas tu tambah 7mn tolak mn. Okey, so kita dah susun. Lepas tu apa perlu kita buat? Kita akan selesaikan. Okey, kita akan selesaikan yang dulu. Lepas tu nanti diikuti dengan yang ini. Okey. So, kita selesaikan. Negatif 4 tambah 3. Negatif 4 tambah 3 adalah berapa? Negatif 4 tambah 3. Hutang RM4. Bayar hutang RM3. Jadi, hutang tinggal lagi RM1. So, negatif 1m. Ataupun negatif m lah. 1 tak tulis pun tak apa, negatif m. Lepas tu tolak 8n. 8n ni kita tulis saja balik. Sebab dia tak ada pasangan kan untuk nak diselesaikan. Okey, lepas tu 7mn tolak mn. 7mn tolak mn. 7 tolak 1. 7 tolak 1 jadi 8 pula. Jadi 6 lah. 6 mn. Mn. Okey. Itu saja, tak perlu selesaikan. Jangan diselesaikan lagi sebab dah cukup, dah tak ada dah like term nak diselesaikan. So inilah jawapan kita. Okey, boleh faham so kalau dah boleh faham, alhamdulillah. Okey, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Baik, sekarang kita ke contoh yang seterusnya. Saya pun dah tak ingat dah contoh berapa ni. Okey, contoh yang seterusnya. Kalau kita lihat di sini, nampak agak menakutkan. Sebab apa? Sebab ada fraction, sebab ada pecahan. Tapi jangan risau, selagi kita berpegang kepada 3 langkah yang kita dah cakap lebih awal tadi, yang saya dah beritahu lebih awal, kita tak akan risau. Okey, kita jangan risau. Datanglah bentuk fraction ke,
Okey, selagi kita ada 3 langkah ni kita ikut, kita akan selamat insya-Allah. Okey, baik. So, untuk soalan macam ni, yang pertama sekali ketepikan rasa takut. Oh, kalau tengok soalan ni, wah ni lain macam ni kan, nampak bentuk dah lain. Okey. So, ia sebenarnya sama je, cuma bentuk dia adalah fraction. Okey. Sebab ada fraction dekat situ, sebab tu nampak macam menakutkan. Jadi, anggap biasa je. Yang penting 3 langkah yang kita dah sebutkan sebelum ni, so buat. So, langkah pertama ialah apa yang kita buat ialah kita buka dulu kurungan dan hati-hati dengan pantang larang. Okey. So, di sini ada 2 kurungan. Kalau saya tunjukkan sini ada 2 kurungan, 1 dan 2. Okey. So, kita akan buka kurungan. So, kita buka kurungan. Okey, kalau yang untuk kurungan pertama tu rasanya tak ada masalah. Okey, kurungan yang pertama tu rasa tak ada masalah. Sebab dia tidak ada pantang larang kat sini kan, tak ada apa operasi tolak kat sini. Jadi tak ada masalah. Kita just tulis balik macam biasalah. Okey, bagi masa sikit dekat saya. Okey, tu tulis balik 25. Okey, PQ. Okey, tolak 1/2. 1/2 PR PR. Okey. So kita buka balik kurungan. Okey, cuma masalahnya dekat sini. Okey, dekat kurungan yang kedua ni ada pantang larang kat sini. Okey, iaitu yang ni. So ada pantang larang sikit dekat situ. So berhati-hati. So apa perlu kita, kalau kita nak buka kurungan, so operasi yang dalam ni akan berubah. Okey, sini negatif, yang ni positif. So dia akan jadi negatif. Okey. Okey, dia akan jadi negatif. Sekejap ya. So dia akan jadi negatif 3/4 PQ. Negatif 3/4 PQ. Sebab apa negatif? Sebab negatif bila berjumpa dengan positif, bila kita darab dia akan jadi negatif. Okay, next, negatif dengan PR. PR ni positif, so dia akan jadi negatif PR. Okay. Dan seterusnya negatif dengan negatif 8. Okay, negatif dengan negatif 8 dia akan jadi positif 8. Okay. Okay, dah selesai. Dan yang last kali ni, yang ni kita letak saja di hujung, tambah PQ/10. 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 Okey. Settle. Okey. So, kita dah buat langkah yang pertama. Okey, alhamdulillah. Selesai langkah yang pertama. Okey. Seterusnya kita pergi ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita kenal pasti mana satu yang dikatakan sebagai like term. Okey. So, kita cari like term. PQ, 25 PQ kat mana? Dekat sini kan. Okey, so 25 PQ like term dia dengan negatif 3/4 PQ. Ada lagi tak PQ? Ada lagi sini. Cari sampai ada kan. Jangan kita berhenti setakat ini. Lepas tu kita ingat dah okey dah. Sebenarnya ada lagi. PQ/10. Okey, ni PQ, sini PQ, sini PQ. Double check balik. Okey, next QR. Okey, saya pakai warna lain pula. QR. PR. PR ada tak PR? Ada. Ada 2 PR. Okey, so yang ni negatif setengah PR dengan negatif PR. Okey, dan yang last sekali adalah 8 lah. 8 ni dia duduk seorang-seorang lah. Dia tak ada pasangan. Okey, tak apa. Kita tandakan juga. Okey, so selepas tu apa yang perlu kita buat ialah kita susun. Okey, langkah yang ketiga kita susun balik ikut like term. Okey, kita susun balik. Okey. 25 PQ. 25 PQ. Okey. Okey, 25 PQ ni sebenarnya saya boleh tulis sebagai macam ni. 2 PQ apa 5. Sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk macam tu. Tak ada masalah. Okey, so saya tulis gitulah. Senang sikit. 2 PQ/5. 2/5 PQ ni kita boleh tulis sebagai 2 PQ/5. Tak ada masalah. Okey, masih lagi betul. Dari segi cara penulisan masih lagi betul, tidak ada masalah. Okey, lepas tu dia dengan apa? Dengan yang ni kan. Negatif. Okey, negatif 3 apa? Kita letak PQ pun boleh. Oh sorry. 3 PQ/4. Okey, per 4. Okey. 25 PQ 2 PQ/5 tolak 3 PQ/4. Okey, dah okey dah ni. Okey, lepas tu yang ni pula. Tolak sorry. Sekejap. Tolak 1/2 PR. Okey, 1/2 PR kita boleh tulis sebagai
PR per 2. Pandai. Dah pandai dah ni kan. Okey, seterusnya kita boleh terusnya kita ambil negatif PR. Okey, kita susun balik. Ada lagi tak? Oh, tadi ada satu lagi cikgu terlupa. Nampak kan saya dah terlupa. Ni kat ujung ni tambah, sorry tambah. Kan dalam duk pesan kan, saya pun lupa. Tambah PQ per 10. Kan? Nampak bagaimana careless tu berlaku. Even cikgu pun ada careless. PQ per 10. Okey. Cuba tengok PQ yang saya tertinggal tadi yang ni. Kan 2/5 PQ kat sini. Negatif 3/4 PQ dekat sini. Yang ni saya tertinggal tadi. PQ per 10. So ada kat sini. Okey. Dia lebih baik, walaupun kita terlepas pandang, tapi kalau kamu boleh detect, itu maksudnya kamu dah memang mahir lah dengan jalan kerja ni. Matematik. Okey. So sekarang ni negatif 1/2 PR kita dah masuk kat sini. Negatif PR dah masuk sini. So yang last kali adalah tambahlah 4. Okey. So kita dah susun ikut like term. So sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita akan selesaikan. Okey. So, kita akan selesaikan yang ni dulu. Ini dulu. Okey. Lepas tu kita akan selesaikan yang ni pula. Dan yang terakhir kita akan selesaikan yang ini. Okey. Sebenarnya tak selesaikan lah yang ni. Yang ni memang dia akan kekal lah dengan tambah 8 tu. Okey. Baik. So kita akan selesaikan lah ni. So nak selesaikan ni senang saja. Kita tahu ini PQ memang akan dapat PQ kan. Okey. So jangan pening sangat dengan PQ ni. Okey, kita hanya tengok 2/5 tolak 3/4 tambah 1/10. Dia sebenarnya bentuk dia macam ni. Okey. Okey, saya tulis balik supaya anda tak pening. Kan? Dia bentuk dia adalah 2/5 tolak 3/4 okey, tambah 1/10. Okey, kita kena selesai yang ni dulu. Okey, yang PQ ni jangan fikir sangat sebab memang nanti dia akan menghasilkan PQ. So, kita selesaikanlah 2/5 tolak 3/4 tambah 1/10. Okey, ingat balik fraction macam mana nak selesaikan. Denominator kena sama. So, 5, 4, 10. Kita pakai apa? LCM, lowest common multiple. Lowest common multiple untuk 5, 4, 10. Rasa berapa? Ya, 20. Okey. So, kita tukar semua ni kepada 20. Okey. Macam nak tukar daripada 20? Okey, 5 ni. Okey, darab dengan 4. Dia jadi 20. Atas pun darab dengan 4. So, dia jadi 4. Yang ni darab dengan? Ya, 5. Dapat 20. Yang atas pun darab 5. Dapat 15. Yang ni darab dengan 2. Okey, dapat 20. Yang atas pun darab dengan 2. Okey. So, kita akan dapatlah denominator yang sama. Barulah boleh selesaikan. So, 4 tolak 15. Berapa? 4 tolak 15, negatif 11. Negatif 11. Negatif 11 tambah 2. Negatif 11 tambah 2 akan dapat negatif 9. Okey, so dapatlah jawapan di sini adalah negatif 9. Okey. Okey, tulis sini negatif 9. Okey, negatif 9. Negatif 9 apa? Negatif 9/20. Negatif 9/20. Per 20 apa? PQ. PQ jangan lupa. Okey, kita boleh letak kat tepi ni. Okey. Ataupun nak letak kat sini pun boleh. Tak kisah. Okey, so kita akan dapat. Ataupun macam ni lah senang. Nampak sini nampak okey sikit. Nampak lah expert sikit kan. Okey. Negatif 9 PQ per 20. Okey, lepas tu selesaikan yang ni pula. Okey. So, untuk selesai yang tu. Okey, kita ambil kiraan kat sebelah sini lah. Supaya tak pening. Sekarang ni jangan risau. PR ni dia akan dapat juga PR kan. Jangan risau PR ni. Kita selesaikan yang ni dulu. Yang ada fraction ni. 1/2. Oh, dia negatif ha. Negatif 1/2 tolak
1 lah kan. Ni negatif 1 per 2 tolak 1. Okey. So macam mana nak selesaikan? Okey, yang 1 ni kita boleh tukar kepada fraction. Apa dia? Nak samakan dia punya bawah ni, denominator. Dia akan jadi 2 per 2 lah, senang. 2 per 2. 2 per 2 adalah 1. 2 per 2 sama dengan 1 sebenarnya. Okey. So kita dapat lah negatif 1 per 2 tolak 2 per 2. Okey. So denominator dah sama. So kita tolak lah. Negatif 1 tolak 2 dapat negatif 3 per 2. So kita sambung lah kat sini. Negatif 3 per 2. Negatif 3. Sorry. Negatif 3 per 2. Apa dia? PR. Jangan lupa PR. Boleh juga lah nak tulis macam tu ataupun nak tulis dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya tambah 8. Okey. Okey, 8 ni jangan lupa. Kalau lupa memang habis lah kan. Okey. So, itu saja yang dapat kita selesaikan. Itulah jawapan kita. Jangan lupa untuk tandakan dia sebagai tanda right. Yes. Sah. Kan? Okey. So, itu dia untuk soalan yang bentuk macam ni. Ke nak cuba lagi sekali? Okey, nak cuba lagi sekali soalan bentuk macam ni, kita pergi lagi satu contoh. Baik, sekarang kita berada di contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Baik, sekarang kita berada di contoh yang terakhir. Okey, tadi kita buat yang mana melibatkan fraction. Okey, sekarang ni contoh ni pun juga melibatkan fraction ataupun pecahan. Okey, ini untuk nak kukuhkan lagi fahaman kamu. Mungkin macam contoh yang pertama tu macam okey lah, boleh lah kan. Ni contoh kedua ni nak mengukuhkan lagi. Okey, so kita cuba terus. Okey, 3 langkah kita. Pertama sekali kita kena tengok bracket kita. Kita kena buka bracket. Ada berapa bracket kat sini? Ada 1, ada 2. Okey, dan hati-hati dengan pantang larang. So kita buka bracket kita. Okey, saya buka bracket. Okey, let's go. Kita buka bracket kita. So yang ni akan jadi 2 per 3 2 per 3 KH tambah 6 VQ. Okey, yang ni tak ada patah larang. Okey. Okey, seterusnya yang ni buka bracket kedua ada patah larang tak? Tak ada sebab sini positif. Okey, selamat. Okey, selamat tambah. Tulislah balik. Okey. 1 per 6 KH tolak PQ. Okey, dan seterusnya tambah KH. Okey, so selesai kita punya step yang pertama bila dah buka bracket. Okey, kita pergi step yang kedua iaitu identify like term atau kena pasti like term. So like term kita yang ni KH1 dengan yang ni. Ada lagi tak? Ada yang ni. Okey. Selamat. Okey, seterusnya PQ. PQ yang ni dengan yang ni. Okey, lepas tu dah selesai untuk step kedua, kita pergi ke step yang ketiga iaitu kita kena susun. Ikut like term, lepas tu selesaikan. Kita ada 2 per 3 KH. Okey, 2 per 3 KH. Tulis balik. 2 per 3 KH. Okey, tambah dengan 1 per 6. 1 per 6 KH. 1 per 6 KH. Lepas tu bagi tambah KH. Okey. So selesai. Yang tu seterusnya tambah 6 PQ tolak PQ. Okey. Okey, so bila dah selesai kita atur, barulah kita nak selesaikan. Okey, so kita akan selesaikan yang ni dulu. Okey, sekejap. KH dengan KH selesaikan. Lepas tu kita selesaikan PQ dengan PQ. Okey. So kita selesaikanlah. Okey, so yang ni sebabkan ada fraction. KH ni jangan risau, dia akan hasilkan juga KH. So ada fraction ni nak mudahkan kita kira kat tepi lah. Kita kira kat tepi supaya kamu nampak. Okey. Okey, equation. Kita ambil 2 per 3. 2 per 3 tambah 1 per 6. 1
6/6 and then tambah KH ni apa? Nilai dia? Ya, 1. Okey, 1. Okey. So kita akan selesaikanlah. Ataupun nak senang, 1 ni kita tukar siap-siap kepada 1/1. 1/1 ni adalah 1 sebab semuanya dah bentuk fraction kan. So kita tukarkan dia. Okey, tak salah Tak salah sebab 1 ni kalau 1/1 pun memang 1. Jadi tak salah, tak berdosa jangan risau. Okey, so sekarang ni kita akan selesaikanlah. Masalah kita nak selesaikan ialah numerator dia tak sama. Yang ni 3, yang ni 6, ini 1. So macam mana nak samakan? Cari lowest common multiple. So lowest common multiple adalah berapa? Ya. Okey, lowest common multiple dia adalah 6. Okey, so 3 ni darab dengan 2 dapat 6. Yang atas pun kena darab dengan 2 dapat 4. Yang ni 1/6 ni tak perlulah, dah memang 6 lah numerator. Yang ni kita kena darab lah supaya dapat, kita darab 6 lah. 6/6. Okey, 6/6. Okey, so kita selesaikan lah. 4 tambah 1 5. 5 tambah 6 11. Okey, so kita akan dapat 11. Okey, 11/6. Okey, 11/6. 11/6. 11 apa? 6. Apa dia? Jangan lupa KH. Okey, lepas tu selesaikan lain ni. 6 tolak 1 sini ada 1 6 tolak 1 adalah positif 5. So tambah 5. So PQ jangan lupa. Okey, so siap sudah. Ini jawapan kita. Kita tanda right. Yeay. Okey, sudah siap. Dan ini jawapan kita. Dan itu dah contoh-contoh yang saya tunjukkan. Diharapkan dapat memberikan anda kefahaman supaya anda lebih faham dan anda boleh gunakan contoh-contoh yang saya berikan untuk buat lagi sekali, untuk ulang kaji. Buat balik contoh yang saya tunjuk tadi. Mungkin kamu buat dulu, lepas tu tengok balik, cek dengan video yang dah saya hasilkan. Lepas dah buat, ambil lagi contoh-contoh yang lain daripada buku dan sebagainya, buat. Dan untuk nak semak, minta guru-guru ataupun kawan-kawan kamu yang mana yang memang dah ni untuk semak, ataupun boleh tengok jawapan belakang pun dah okey dah kan. Ataupun kalau nak tahu, nak dapat bantuan daripada cikgu pun boleh. So pastikan anda buat latihan ni, dan kalau sekali tonton je tak faham ataupun dah nampak dah sikit, tonton kali kedua. Dah nampak lagi sikit, tontonlah kali 3. Tonton banyak mana pun tak apa, sebab video ni dia sebab kita rakam kan, so boleh tonton banyak kali. Okey, jadi itu saja yang cikgu harapkan dapat beri manfaat kepada kamu semua sepanjang PDPR ni. InsyaAllah kita nantikan video yang seterusnya, cikgu akan tunjukkan lagi tutorial berkaitan dengan tajuk-tajuk yang penting. Tajuk-tajuk yang penting yang perlu kamu kuasai sebenarnya supaya kamu tidak berdepan masalah untuk belajar subjek matematik ataupun matematik tambahan pada tertan 3 atau tertan 4 dengan tertan 5 nanti. So InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton tutorial pantas. InsyaAllah walaupun panjang video ni, semoga memberi manfaat kepada anda untuk faham dengan lebih pantas. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.